Sekarang saya jemput mantan Timbalan Speaker Yang Berhormat Teluk Intan. Silakan. Terima kasih Datuk Seri, Tuan Ketua Yang Budiman kerana memberikan saya masa untuk bangun membahaskan Belanjawan tahun 2022 peringkat dasar. Tuan Ketua, Belanjawan 2022 ini bertemakan bajet keluarga Malaysia makmur sejahtera. Manis didengar, sedap kita nak idapi. Bagaimanapun adalah penting supaya kerajaan kena pastikan bajet tersebut benar-benar mendapati sasaran, tidak hanya indah kabah dari rupa. Satu bajet yang baik adalah satu bajet yang adil, berwawasan. Dan dia juga melibatkan 4P iaitu perancangan, pelabulan, pelaksanaan dan akhirnya pengagihan yang adil kepada semua. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Selangor, Malaysia kini telah menjadi satu-satu negaranya yang menguruskan belanjawan mengikut warna kulit, kaum dan bangsa. Sebenarnya ini adalah bercanggah dengan konsep keluarga Malaysia. Saya menyokong penuh konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi tidak bolehlah sekadar melepaskan batuk di tangga. Keluarga Malaysia ni mempunyai 5 teras utama dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menyeru semua pihak fokus kepada 5 nilai pengkayaan keluarga Malaysia yang berlandaskan kepada perkataan kasih. K-A-S-I-H. K untuk kasih sayang, A untuk akhlak, S untuk sihat fizikal dan mental, I untuk berilmu, H untuk harmoni. Kasih ini, love, adalah satu nilai universal yang amat penting. Sepatutnya menjadi tunjang yang diangkat oleh semua pihak sebagai mangkin perpaduan nasional. Saya memetik kata Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan ini telah nyatakan belanjawan ini seharusnya dijulang menjadi kanun saksi perpaduan kita demi rakyat Malaysia. Bagaimanapun, saya ingin menyeru supaya acuan lama yang mengagihkan menguruskan belanjawan berdasarkan kepada warna kulit haruslah disimpan dalam muzium negara. Acuan lama tidak akan melahirkan bentuk yang baru. Belanjawan yang baik sepatutnya diagihkan mengikut keperluan dan juga keupayaan, means and needs. It has to be distributed according to means and needs. Bukannya berdasarkan kepada latar belakang sama ada kepercayaan agama ataupun kaum, kerana kita semua adalah ahli keluarga Malaysia. Kita semua adalah saudara mara yang sepatutnya diberikan layanan yang adil dan saksama sebagai saudara dalam keluarga Malaysia. Tetapi bagaimanapun apabila saya mengupas belanjawan ini, jelas bagi masyarakat India dan China, walaupun belanjawan ini adalah belanjawan yang paling besar di sejarah negara, berjumlah 332.1 bilion. Masyarakat China dan India hanya diperuntukkan 300 juta, iaitu 0.1% sahaja. Bayangkan, apakah perasaan masyarakat India dan China di negara ini apabila mereka tahu inilah dasar kerajaan melayan mereka dengan dianaktirikan oleh kerajaan yang sebetulnya diberikan mandat untuk menjaga semua sebagai ahli keluarga Malaysia. Tuan Yang Dipertua, belanjawan ini telah pun mencatat rekod sebagai belanjawan paling besar. Yang kedua, dia mempunyai jumlah defisit yang paling tinggi. Tahun depan hasil kita lebih kurang 234 bilion. 233.4 bilion. Sementara duit belanjawan adalah 332 bilion. Oleh kerana itu jumlah yang tidak cukup adalah setinggi 98 bilion ringgit. Bagaimana kerajaan nak menguruskan supaya memastikan model ekonomi kita adalah mampan? Kini apabila kita mengupas belanjawan, didapati kerajaan yang ada hari ini yang tidak dipilih oleh rakyat menggunakan model angkat hutang baru, bayar hutang lama. Korek lubang baru, isi balik lubang lama. Keadaan ini tidak mungkin akan bertahan lama.
Yang kedua, tahun depan negara kita akan saksikan ledakan hutang negara yang semakin menggunung, iaitu jumlah hutang negara yang paling tinggi di sejarah setinggi 1.32 bilion ataupun 87.6% KDNK negara kita. Dalam buku belanjawan jelas diperuntukkan 18% hasil kerajaan akan digunakan hanya untuk servicing the national debt, hanya bayar faedah bunga hutang negara sahaja. Dengan kata lain, tahun depan kita terpaksa membayar 43.1 bilion. Satu hari 120 juta. Satu jam 5 juta ringgit terpaksa dibayar untuk bayar faedah saja, bukan modal hutang negara kita. Bayangkan, adakah model yang dipakai oleh kerajaan hari ini akan mampan dan diperterusan. Oleh kerana itu, saya menggesa supaya kerajaan meluluskan akta tanggungjawab fiskal dengan segera untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan, tidak lagi penyelewengan dan juga tidak ada lagi pembaziran. Adalah sangat penting di mana kita jika lihat antaranya hutang yang terpaksa kita tanggung adalah 32 bilion yang ditinggalkan oleh Yang Berhormat Pekan sejak zaman 1MDB. Hutang itu terpaksa kita pikul biawak hidup ini sehingga tahun 2039. Anak cucu kita terpaksa hidup sengsara akibat daripada mereka yang tamak halubah kerakusan pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Tuan Yang di-Pertua, mengikut laporan Ketua Audit Negara, oleh kerana salah urus tabir, oleh kerana kerajaan kita telah hilang hasil 620 juta ringgit. Apabila menteri di sebelah sana sibuk pasal timah whisky, tapi soal ketirisan yang begitu penting sengaja dielakkan. Oleh kerana itu saya memohon, apakah jaminan kerajaan untuk memastikan tidak ada lagi salah urus tadbir sedemikian 620 juta ringgit. Yang kedua, tentang pemborosan. Saya bagi contoh, Seri Perdana. Seri Perdana iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri telah pun dibina pada tahun 1997. Kos binanya waktu itu 24 juta. Tapi apabila Pekan dan Pago menjadi Perdana Menteri, kedua-duanya belanjakan 105 juta ringgit. 5 kali ganda daripada harga binaan Seri Perdana untuk kononnya membaiki kediaman tersebut. Adakah ini bukan merupakan satu pemborosan? Dan pagi ini saya baru terima jawapan bertulis daripada Menteri. Saya tanya berapa duit telah pun dipakai untuk membaiki pejabat menteri dan timbalan menteri. Jawapan saya amat terkejut sekali. Di mana dalam tempoh yang begitu singkat dah sampai 20 bulan. Kerajaan hari ini telah belanja RM4,176 untuk membaiki pejabat menteri dan timbalan menteri. Jabatan Perdana Menteri sahaja RM1,73,000. Dan kedua paling tinggi, Kementerian Wilayah Persekutuan, RM392,000. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, RM398,000. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, RM425,000. Kementerian Perpaduan, RM589,000 untuk baiki pejabat saja. Adakah pejabat tersebut dibina sejak zaman P. Ramlee sampai kita kena buat overhaul secara berskala besar sehingga ini? Inilah pembaziran, pemborosan yang sepatutnya dielakkan, khususnya negara kita sedang dilanda oleh pandemik COVID yang begitu serius sekali. Selain daripada itu, pembaziran dan pemborosan, penyelewengan berulang setiap tahun. Saya bagi contoh petik laporan Ketua Audit Negara. Sistem U Custom, 500 juta telah pun dibayar. Tapi barang yang order tak sampai. Kerajaan bayar juga. Jika kata tak ada udang di sebalik batu, tak ada ketam di sebalik, tiada orang akan percaya. Tuan Yang di-Pertua adalah sangat penting, khususnya apabila penjawat awam, 800,000 orang penjawat awam telah pun derma 30 juta ringgit untuk membantu tabung pandemik. Tetapi sebagai pemimpin, menteri, timbalan menteri, tidak memimpin melalui teladan. Sebaliknya menjadi contoh yang paling buruk yang sepatutnya wajib dielakkan. Selain daripada itu, saya ingin membangkitkan isu sangat penting iaitu ketulusan. Apabila saya mengupas buku bajet, saya dapati tiada ketulusan, sebab itu ia melahirkan amalan rasuah yang semakin berleluasa.
Saya bagi contoh, Jabatan Perdana Menteri buat projek mesra rakyat tiada butir 1.6 bilion ringgit. Yang kedua, yang paling terkejut, sampai hari ini tiada jawapan adalah dana fasilitasi 10 bilion ringgit. Tahun depan diberikan 2 bilion dana fasilitasi. Apa dia dana fasilitasi? Kami dah pun bangkit berkali-kali tapi menteri sengaja tak nak bagi butiran bagaimana mereka gunakan duit tersebut. Yang ketiga, projek khas 1 bilion. Apa itu projek khas 1 bilion? Apa itu projek mesra rakyat 1.6 bilion? Apa itu dana fasilitasi 10 bilion? Ini semua merupakan financial black hole yang mengakibatkan amaran rasuah semakin berleluasa di negara kita. Selain daripada itu, saya ingin membangkitkan keadilan sosial antara negeri. Perbadanan Kemajuan Negeri, semua negeri hampirnya diberikan peruntukan dalam buku bajet. Tetapi, saya bagi contoh, Perbadanan Kemajuan Negeri Johor diperuntukkan 46.5 juta ringgit. Tapi Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, kosong. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, kosong. Perbadanan Kemajuan Negeri Pulau Pinang, kosong. Adakah ini adil? Adakah rakyat di Pulau Pinang, di negeri Selangor yang diperintah oleh Pakatan Harapan, mereka bukannya ahli keluarga Malaysia kita? Amalan diskriminasi sedemikian sepatutnya dielakkan dan kena pastikan supaya dia tidak berterusan. Tuan Dipertua, saya rasa adalah amat penting. Kerajaan perlu memperluaskan juga sumber pendapatan. Oleh kerana itu, saya suka cita mencadangkan. Yang pertama, Petronas haruslah disenaraikan di Bursa Awam. Jika Saudi Arabia Aramco boleh menjadi syarikat minyak terbesar di dunia, telah pun disenaraikan di Bursa Awam, Petronas sepatutnya. Oleh kerana itu, Seksyen 41 Akta Petroleum Calikari wajib dipindah. Akaun Petronas wajar diumum dan accountable kepada Parlimen. Yang kedua, sumber pendapatan. Saya bagi contoh, seperti mercun api. Apabila kita haramkan, tetapi kita lihat setiap hari perayaan, Deepawali, Tahun Baru Cina ataupun Hari Raya, suara mercun api di merata tempat. Tetapi kononnya dia haram. Tapi kita kena kenal. Oleh kerana itu bukan saja kerajaan hilang hasil, dia tak ada not regulated, dan dia menggalakkan aktiviti ekonomi bawah tanah. Oleh demikian, sudah sampai masanya kerajaan membuat pelaburan untuk masa depan. Tidak hanya dan model lama tidak harus diteruskan. Semangat keluarga Malaysia tidak boleh indah kabah dari rupa. Dia patut dilaksanakan dan kita menyokong sepenuhnya. Usaha ini perlu iktizam politik yang amat berhormat. Perdana Menteri patut menjadi contoh yang terbaik. Rakyat kita semua tak kira anak Melayu, anak kita, anak Cina, anak kita, anak India, anak kita, anak Bajau, anak kita, anak Dayak, anak kita, kerana kita semua adalah keluarga Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya akhiri ucapan saya, perbahasan saya dengan sekerap pantun di mana mega berarak indah berbalang, dipupuk bayu ke pohon arah. Selamat bersidang pemanis kalam. Demi kesejahteraan rakyat, pengakhir bicara. Sekian, terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan. Seterusnya Yang Berhormat Sungai Petani. Silakan.